Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan belajar untuk bahagian yang kedua, bab 4 tingkatan 5 matematik pengguna percukaian. Hari ini kita akan belajar cukai pendapatan. Jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. So, cukai pendapatan seperti mana yang telah disebutkan pada video yang lalu, cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okey, siapakah orang yang ataupun siapakah pembayar cukai yang terlibat dalam membayar cukai pendapatan ini? Okey, mereka yang terlibat ialah setiap individu yang bergaji dan juga syarikat yang memperoleh keuntungan. Okey. So, individu dan syarikat ini dia ada syarat-syarat tertentu yang boleh menyebabkan mereka dikenakan cukai pendapatan. Seterusnya, siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai pendapatan? Okay, pihak yang bertanggungjawab ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN. Okay, bagaimanakah kaedah percukaian yang dilaksanakan oleh pihak LHDN untuk mengutip cukai pendapatan? Okay, yang pertama, kita sebagai individu ataupun syarikat perlu mendaftarkan diri sebagai pembayar cukai. Okey, perkara yang kedua, kita perlu mentaksirkan semua pendapatan tahunan di mana kita perlu laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan sama ada melalui borang atau secara dalam talian iaitu easy hasil. Dan yang ketiga ialah kita bayar cukai pendapatan yang telah kita taksirkan tadi kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, untuk langkah kedua dan langkah ketiga ni dipanggil sebagai sistem taksiran sendiri. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan sistem taksiran sendiri itu. Sistem taksiran sendiri ialah di mana pembayar cukai perlu mentaksir secara kendiri, mentaksir secara sendiri, menyimpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. So langkah pertama kita perlu taksir sendiri yang kita kena buat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Jadi macam mana cara kita nak kira cukai pendapatan kita? Yang pertama kita perlu membuat taksiran untuk tahun yang sebelumnya. Contohnya sekarang tahun 2021. So untuk tahun ni kita dah buat taksiran untuk tahun 2020. Tarikh akhir penghantaran borang taksiran untuk borang nilaian cukai pendapatan dan pembayaran cukai untuk individu yang tidak menjalankan perniagaan iaitu borang BE, borang telah dihantar sebelum 30 April pada setiap tahun. Manakala individu yang menjalankan perniagaan ataupun dalam borang B, borang perlu dihantar sebelum 30 Jun pada setiap tahun. Perkara kedua, kita perlu menyimpan rekod. Rekod apa yang kita perlu simpan? Semua dokumen seperti borang dan resit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun tu, pihak LHDN berhak untuk memeriksa semula ataupun menyimak semula rekod pembayaran cukai kita jika pihak LHDN tidak berpuas hati ataupun ingin membuat semakan. Yang ketiga, kita perlu bayar amount mengikut taksiran yang telah kita buat. Bayaran boleh dibuat secara sekaligus ataupun secara tunai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun melalui potongan cukai bulan ataupun PCB. Apakah kesan-kesan pengelakan cukai bagi cukai pendapatan ini? Yang pertama, jika kita sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, hukuman yang boleh dikenakan ialah denda RM1,000 sehingga RM20,000, penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya dan boleh dikenakan penalti sehingga 300% atau cukai yang terkurang lapor. Surat punca kuasa ataupun perundangan mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 114 kurungan 1. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam borang nilaian cukai pendapatan. Denda yang boleh dikenakan jika melakukan kesalahan ini ialah denda sebanyak RM1,000 sehingga RM10,000 dan penalti 200% atau cukai terkurang lapor. Perundangan
Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 113 kurungan 1 kurungan A. Yang keempat pula. Yang ketiga, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Denda yang boleh dikenakan RM1,000 sehingga RM10,000 atau penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Perundangan Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 Seksyen 113 kurungan 1 kurungan B. Dan yang keempat, tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Denda yang boleh dikenakan RM200 sehingga RM20,000, penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya menurut Akta Cukai Pendapatan 1967 kurungan Akta 53 Seksyen 112 kurungan 1. Alright. So, sekarang kita tengok macam mana kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, yang pertama kita hitung pendapatan yang perlu ataupun yang dikenakan bercukai, hitung pendapatan bercukai. Langkah kedua, hitung cukai pendapatan. Yang ketiga, tolak ribat cukai. Dan yang keempat, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Ini ialah carta alir, cara-cara untuk kita mengira cukai pendapatan. Okey, pendapatan yang bercukai. Apa dia punya rumus? Cukai pendapatan individu yang perlu dibayar sama dengan jumlah pendapatan bercukai tolakkan dengan pengecualian bercukai tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, apakah isi kandungan di dalam pendapatan bercukai ini? Okey, jumlah pendapatan bercukai ialah sama ada dalam bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Okey, dan perkara yang tidak perlu dikenakan cukai seperti allowance petrol ataupun perjalanan, subsidi majikan seperti perumahan ataupun kenderaan, manfaat perubatan ataupun allowance bantuan sara hidup ataupun kolam. Okey, bagaimana yang dimasukkan dengan pengecualian bercukai ini? Pengecualian bercukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan dan pelbagai organisasi seperti perpustakaan dan badan rawatan kesihatan dan merupakan dan ianya tertakluk kepada had yang tertentu. Okey, tak semua kita boleh minta pelepasan ataupun pengecualian cukai, ada had yang tertentu. Okey, apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan memupuk masyarakat penyayang. Okey, pelepasan cukai pula bermaksud ataupun merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan seperti caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Dan ia juga bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah pada setiap tahun. Okey, contohnya pada tahun lepas dan juga pada tahun ini kerajaan telah membuat pelepasan cukai kepada individu yang membeli gadget, okay, seperti laptop, telefon bimbit dan sebagainya, okay, dengan nilai tidak salah saya lebih kurang RM3,000 kalau tak salah saya. Okay. Seterusnya, okay, cukai pendapatan. Okay, apa yang dimasukkan dengan cukai pendapatan ni? Cukai pendapatan selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Dan jadual ni boleh dirujuk pada ataupun dalam buku teks muka surat 105. Okey, so kita tengok jadual kadar cukai pendapatan. Ini saya petik daripada buku teks muka surat 105, okay, daripada RM0 sehinggalah kepada melebihi RM2 juta dan ada dia punya pengiraan dan juga kadar peratus dan juga cukai yang dikenakan bagi takat-takat yang tertentu. Okey, seterusnya, apa yang dimasukkan dengan ribat cukai ni? Okey, ribat cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, terdapat dua jenis ribat cukai. Yang pertama, ribat cukai sebanyak RM4,000 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Itu yang pertama.
Yang kedua, jumlah bayaran zakat ataupun fitrah oleh warga negara yang beragama Islam. Okey, bagaimana yang dimasukkan dengan potongan cukai bulanan ataupun PCB? Okey, PCB ialah potongan pendapatan ataupun saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okay, pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar. Okay, apa dia punya perbandingan dia? Jika cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada potongan cukai bulanan, jadi cukai kita perlu penolakan dengan PCB ni. Jadi bila dah tolak, jika sama dengan bayaran cukai yang tidak cukup, bayaran yang tidak cukup, kita perlu jelaskan kepada LHDN. Okay. Jika cukai yang perlu dibayar kurang daripada potongan cukai bulanan, okay, jadi bila potongan cukai bulanan ditolakkan dengan cukai, kita akan dapat lebihan potongan. Lebihan potongan ni okay, akan dipulangkan oleh LHDN ke dalam akaun bank pembayar cukai. Okay, bagaimana pula taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan? Ini untuk pasangan suami isteri. Okay, ada dua cara ataupun dua kaedah taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Yang pertama kita tengok taksiran cukai bersama. Okay, taksiran cukai bersama taksiran yang dikeluarkan oleh suami ataupun isteri. Okay, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Okay. Maksudnya pendapatan suami campur dengan pendapatan isteri. Okay, sekali harum, ataupun isteri tambah dengan pendapatan suami. Okay, apa kelemahan dia bagi sistem ataupun bagi taksiran cukai bersama ini? Dia menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Okay, iaitu kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama ataupun berasingan. Okay, dan pembayaran cukai akan meningkat dengan banyak. Okay, dia ada had yang tertentu bagi pelepasan cukai, jadi kita tak boleh tuntut melebihi had tuntutan yang dibenarkan. Okay, sekarang taksiran cukai berasingan. Suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Okay, bukan campur di antara kedua-dua pendapatan. Okay. Alright, untuk video yang akan datang kita akan tengok bagaimana cara pengiraan ataupun contoh pengiraan yang melibatkan cukai pendapatan. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Jika hendakkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe atau boleh join channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. So, kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.